Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kita bersama lagi dengan cikgu untuk kita berbincang mengasah kemahiran kita dalam seni bahasa dengan rujukan buku teks muka surat 57. Standard prestasi kita pada ini ialah 4.1.1 iaitu memahami dan mengapresiasi karya prosa dari aspek sinopsis, tema, persoalan, nilai dan pengajaran, watak dan pewatakan dengan memberikan respon yang betul dan rasional. Baiklah, hari ini kita akan sama-sama belajar untuk membacakan sajak dengan arahan seperti berikut. Baca sajak di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. Jadi seperti biasa, cikgu akan baca terlebih dahulu sajak Dirgahayu Bahasaku. Kemudian cikgu harap murid-murid dapat menggunakan teknik ajuk hafaz untuk murid-murid melafazkan semua Dirgahayu Bahasaku, sajak Dirgahayu Bahasaku ini untuk dibentangkan di hadapan kelas bersama rakan-rakan. Boleh? Baiklah, cikgu mulakan dahulu untuk cikgu tunjuk cara bagaimana cara untuk melafazkan sajak Dirgahayu Bahasaku. Dengarkan. Dirgahayu Bahasaku. Tempatmu di singgah sana. Hati nurani bangsaku, warga yang berbudi, setia dan amanah. Bahasa itu maruah bangsa yang mesti dipelihara martabatnya agar tetap kukuh dan ampuh melayari lautan bijaksana. Salam ikatan mesra dan teguh. Cekal dan wajar semangat pejuangku. Hak bangsaku memilikimu. Hak bangsaku mendaulatkanmu. Di bumi bertuah ini, merentas dunia tak bertepi. Sejarah bangsa mencatatkan kegemilangan. Ke barat dan ke timur menjalin persaudaraan. Gagah pelautku membelah lautan. Ke utara dan ke selatan bangsaku mencengkap dari pulau ke pulau. Menggilap mutiara silam. Dirgahayu Bahasaku. Di arena antarabangsa suaramu tumpuh menusuk kalbu lagu bahasamu. Bahasamu bahasa minda mudah akrab dan bertata susila daripada bangsa yang bernama Melayu menempa kejayaan di alaf baharu. Baik, jadi itulah kaedah untuk mendeklamasikan sajak. Secara umumnya mengecakan sajak, tapi secara secara khasnya untuk membaca sajak Dirgahayu Bahasaku. Jadi mungkin cikgu ada tersilap sikit-sikit, dia tak ada masalah, tapi cikgu harap murid dapat menunjukkan kemahiran membaca sajak Dirgahayu Bahasaku dengan lebih baik berbanding cikgu sebentar tadi. Baiklah, jadi setelah kita baca, jom kita tengok sendiri apa yang cuba disampaikan oleh Dirgahayu Bahasaku ini. Secara asasnya kalau kita lihat pada rangkap pertama menyatakan bahawa bahasa Melayu tetap bersemadi. Dia kata tempatmu di singgah sana, hati nurani bangsaku, warga setia dan amanah. Jadi apa yang cuba sampaikan sini ialah sememangnya bahasa Melayu ni malah terkenal sebagai satu bangsa yang seorang yang berbudi bahasa, bahasa yang setia dan amanah kalau orang yang menuturkan bahasa Melayu sebab dia melibatkan bangsa Melayu, bahasa Melayu. Jadi dia ada sentimen dekat situlah, seorang penutur yang berbudi bahasa, penutur yang setia kepada negaranya dan penutur yang amanah dalam berjanji. Contohnya, kalau dia nak mengaitkan di antara bahasa Melayu dengan hati budi Melayu itu sendiri. Baik, untuk rangkap kedua, menerangkan tentang bahasa itu dilihat sebagai simbol maruah bangsa yang perlu dipertahankan. Kita perlu pertahankan maruah kita ni sebab dia melibatkan martabat bangsa kita. Okey, agar terus kukuh dan menjadi keutamaan dalam banyak hal. Bahasa adalah digunakan dengan sebaik mungkin terutama dalam usaha mengeratkan silaturahim. Kita patut gunakan bahasa Melayu sebagai bahasa untuk mengeratkan silaturahim, bukan menyebabkan perpecahan. Itu yang dimasukkan dalam bahasa ini. Untuk rangkap ketiga,
Para cendekiawan dan penggiat bahasa berjuang untuk mendaulatkan bahasa kita. Itu kita perlu akui. Namun, sebenarnya setiap orang perlu memainkan peranan tidak kira di mana-mana saja mereka berada. Jadi, janganlah kita mengharapkan cendekiawan kita saja untuk mendaulatkan. Kita perlu diri kita sendiri untuk mendaulatkan bahasa Melayu. Yang keempat, yang mula dengan perkataan sejarah bangsa ni, yang menceritakan tentang macam mana bangsa Melayu dulu merupakan seorang pelayan yang hebat. Oh, ke barat, ke timur, gagah pula tu. Kita dulu pelayan yang hebat. Melayu dulu, bangsa Melayu adalah pelayan yang hebat. Kita menjelajah daripada pulau ke pulau, daripada benua ke benua. Dari situlah bahasa Melayu itu tersebar. Sebab tu bahasa Melayu pernah menjadi lingua franca. Dan untuk rangkap yang terakhir, iaitu rangkap kelima, menceritakan tentang bahasa Melayu ni walau macam mana pun, dia tumbuh dalam hati kita. Dalam masa yang sama, dia akan diiktiraf oleh masyarakat antarabangsa. Dan bahasa Melayu kini telah mula dikenali. Dan dengan bahasa Melayu lah ni, kita akan membina kejayaan demi kejayaan. Jadi itu yang dimaksudkan oleh keseluruhannya berkaitan dengan bahasa Melayu. Selesai untuk sesi perbincangan. Jom kita bincang sikit tentang soalan yang diberikan. Tentang soalan yang diberikan. Baiklah, jadi ini ialah soalan yang kita akan bincangkan bersama-sama. Baiklah, jadi soalannya, apakah maksud rangkap pertama sajak dirgahayu bahasaku? Baik, jadi apakah maksud rangkap pertama sajak dirgahayu bahasaku? Baiklah, jadi seperti yang telah cikgu bincangkan tadi, rangkap pertama sajak ini bermaksud bahasa kebangsaan seharusnya disanjung tinggi oleh bangsa Malaysia yang berbudi, setia dan amanah kepada negara. Baik, jadi ini yang dimasukkan sebagai yang perangkap pertama tadi. Rangkap pertama sejak ini maksud bahasa kebangsaan seharusnya disanjung tinggi oleh bangsa Malaysia yang budi, setia dan amanah pada negara. Baik, jelaskan dua nilai murni. Baik, cikgu pernah ajar pada murid-murid di kelas mungkin. Cikgu pernah ajar cara menulis nilai murni. Banyak nilai murni. Tapi sebenarnya nilai murni ni untuk kita kena bezakan nilai murni dengan perkataan-perkataan nilai, pengajaran, persoalan. Sebenarnya nilai murni adalah satu perkataan saja. Contohnya, patriotisme. Jadi, hari ini cikgu nak buat satu nilai murni iaitu nilai patriotisme. Nilai murni yang terdapat dalam sajak di atas ialah patriotisme. Okey, apa itu patriotisme? Semangat cintakan negara, betul? Baik, jadi kita dah nyatakan satu nilai murni. Tapi kita tak boleh tinggalkan macam itu saja, murid-murid. Kita perlu beri peneguhan. Bagi contoh. Contohnya, masa bila dia sebut tentang patriotisme ni, dia cakap apa? Kan dia cakap kat situ, agar kita disuruh mendaulatkan bahasa Melayu, sebab dia maruah nampak ni. Bahasa itu maruah bangsa, dia cakap. Jadi ini menunjukkan dia ada semangat patriotisme yang tinggi. Jadi, kita bagi contoh. Contohnya, rakyat diseru agar mendaulatkan bahasa Melayu kerana bahasa merupakan maruah bangsa. Jadi ini dianggap sebagai pengukuhan atau pencontohan atau pembuktian supaya kita tak dianggap sebagai tembak-tembak je lah jawapannya. Tak macam tu. Kita baca dan kita faham kemudian baru kita jawab. Baik, selesai untuk kita bagi satu isi, satu nilai, kemudian kita bagi satu pembuktian. Bagaimana pula dengan nilai kedua dan pembuktian kedua? Di sini cikgu nak minta murid-murid untuk selesaikan tugasan ni dengan memberikan satu lagi contoh nilai, kemudian murid-murid bagi satu pembuktian. Berdasarkan sajak yang telah cikgu terangkan, dah telah cikgu baca, dan cikgu harap murid pun akan baca juga di hadapan kelas-kelas nanti. Baiklah, murid-murid selesaikan tugasan ni, kemudian bincang dengan guru-guru di kelas. Baiklah, itu saja kelas cikgu pada hari ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.